Skamer sentiasa mencari peluang untuk mencuri maklumat peribadi anda. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, sentiasa membuat semakan terlebih dahulu sebelum menyertai mana-mana skim pelaburan. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan siber, sila hubungi talian 997. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Jumaat 3 Mac 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Di Facebook page rasmi Kementerian Kewangan Malaysia berkongsi info berkaitan berita palsu. Untuk makluman, pihak Kementerian Kewangan MOF ingin menegaskan bahawa tiada bantuan suri rumah 2023 sebanyak RM480 seperti yang telah ditularkan di TikTok. Pastikan anda membuat semakan terlebih dahulu, jangan mudah terpedaya. Kini kita ikuti penjelasan berkenaan dakwaan terdapat isu kebocoran data pembayar cukai. Menurut kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Hasil ingin menarik perhatian umum berhubung dengan dakwaan isu kebocoran data pembayar cukai yang sedang tular di platform media sosial. Antara dakwaan yang diterima ialah segala maklumat peribadi pembayar cukai boleh dicapai dengan mudah melalui platform MyTax. Sehubungan itu, Hasil dengan ini menegaskan bahawa kerahsiaan data pembayar cukai di platform MyTax adalah selamat dan terjamin kerana ia dilindungi oleh teknologi keselamatan data yang diiktiraf. Oleh yang demikian, Hasil akan terus berusaha menambah baik mutu perkhidmatan dan bertindak secara proaktif dan telus bagi menangani isu ini. Penipuan pekerjaan dalam talian, modus operandi. Biasa kita dengar, suspek biasanya menghubungi mangsa melalui media sosial ataupun SMS dengan menawarkan pekerjaan yang mudah dengan gaji yang lumayan. Tips yang boleh diaplikasi oleh kita adalah sentiasa menyemak tawaran dengan agensi berkaitan bagi memastikan kesahihan dan sekiranya tawaran itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, berhenti seketika dan berfikir. Itu yang seharusnya kita lakukan. Dakwaan kejadian jambatan runtuh dan dihanyutkan di Johor adalah tidak benar. Menurut kenyataan Polis Kontijen Johor telah mengesan satu video tular di aplikasi TikTok pada 12 Disember 2022 berdurasi 20 saat. Berkait dengan kejadian jambatan runtuh dan dihanyutkan arus. Polis Kontijen Johor mengesahkan kejadian tidak berlaku di negeri Johor dan dipercayai telah berlaku di luar negara. Polis Kontijen Johor menasihatkan orang ramai tidak menyebarkan berita atau mesej palsu yang boleh mendatangkan ketakutan dan kegusaran kepada masyarakat. Mana-mana pihak yang menyebarkan berita atau mesej palsu boleh diambil tindakan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa. Penjelasan berkaitan dakwaan tanah runtuh di kawasan pembangunan Bandar Lahad Mines. Dimaklumkan bahawa penyebaran video tersebut adalah tidak benar yang mana tidak berlaku apa-apa kejadian tanah runtuh di kawasan Waterfront City Lahad Mines. Pihak syarikat telah membuat laporan polis terhadap pemilik akaun TikTok berkenaan di atas kenyataan palsu itu kerana ia boleh menyebabkan terjejasnya nama syarikat dan penjualan rumah mereka. Dimaklumkan juga terdapat rekahan kecil tanah yang berlaku di kawasan pembangunan tersebut dan oleh kerana pembangunan masih dijalankan, kerja-kerja pembaikan dan pemulihan cerun sememangnya sedang dijalankan secara berperingkat mengikut perkembangan projek. Pembinaan-pembinaan ini sedang dijalankan sejajar dengan pembangunan pemajuan yang telah diluluskan. Menurut kenyataan Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah merujuk kepada satu memo bertajuk penutupan sementara sebarang aktiviti pelancongan di perairan Timur Sabah. Dengan ini, Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah menafikan sepenuhnya pernah mengeluarkan arahan sedemikian. MKN Sabah ingin menegaskan bahawa memo tersebut adalah dokumen palsu dan tidak benar sama sekali. Justeru orang ramai nasihatkan agar sentiasa merujuk sumber sahih berkaitan situasi keselamatan di negeri Sabah dan tidak berkongsi berita palsu yang boleh menggugat keselamatan negara melalui mana-mana saluran. Ini pula adalah dakwaan terdapat bantuan e-tunai RM300 setiap bulan adalah tidak benar. Menurut kenyataan media Kementerian Kewangan MOF ingin menegaskan bahawa tiada bantuan e-tunai RM300 setiap bulan seperti yang telah ditularkan di aplikasi TikTok.
Benarkah pihak KPM mengeluarkan borang pengemaskinian laporan data BioGuru sesi akademik 2022-2023? Menurut kenyataan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, haknya tidak pernah mengeluarkan borang pengesanan iaitu pengemaskinian laporan data BioGuru sesi akademik 2022-2023 seperti yang disebarkan. Mohon kerjasama semua untuk tidak mengisi atau menyebarkan borang tersebut. Dan kerana apa? Ia akan dapat memberi peluang kepada skamer untuk mencuri maklumat peribadi anda. Polis sedang mengesan individu yang merakam video memaparkan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV yang membenarkan 3 remaja mengeluarkan kepala melalui sunroof bumbung tembus cahaya di Jalan Sultan Idris Shah. Ketua Polis Daerah Ipoh berkata pihaknya mengesan rakaman video tular yang dimuat naik melalui kumpulan Facebook Malaysia Automotive Shift Posting. Katanya pemandu MPV serta 3 remaja berkenaan yang berusia 13 dan 16 tahun sudah dikesan. Individu yang merakam dua video itu pada masa kejadian diminta berhubung dengan pegawai penyiasat kanan di talian 012 9093 362 untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan iaitu kerana perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan diri orang lain. Menurutnya, siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu kerana mendedahkan kanak-kanak dengan cara yang mungkin akan menyebabkan kecederaan fizikal. Tahukah anda risiko yang bakal anda terima sekiranya anda meredah banjir semasa memandu? Memandu meredah banjir berisiko mengundang kehilangan nyawa dan harta benda. Enjin akan mati kerana air masuk ke ruangan kebor enjin. Kenderaan akan tersangkut ditenggelami air dan komponen-komponen kenderaan berpotensi tinggi untuk rosak. Tambahan lagi sangat berbahaya dan merugikan sekiranya kereta anda tidak mempunyai insurans bencana. Ini pula adalah panduan ibu bapa dan penjaga dalam melahirkan warga digital yang hebat. Apa yang boleh dilakukan adalah yang pertama, lengkapi anak-anak dengan kemahiran keselamatan internet supaya mereka boleh bertindak apabila berhadapan dengan ancaman. Yang kedua, bimbing anak-anak anda mengenai tingkah laku siber yang baik apabila mereka mula menggunakan internet. Dan yang ketiga, didik anak-anak akhlak yang baik dan nilai-nilai murni sebelum mereka mula menggunakan internet. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini dengan segmen semasa. Saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada persatuan-persatuan restoran India Muslim, persatuan restoran India yang mana mereka sambut seruan kerajaan ni supaya untuk membantu golongan B40 ni lah. Kita tahu ramai yang tak mampu untuk masuk restoran untuk makan. Hari ini mereka boleh makan dengan harga RM5 yang dikenalkan oleh kerajaan. Membantulah golongan B40 dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin mencabar ni, semua barang-barang keperluan naik harga sebagainya. Jadi mungkin ini salah satu inisiatif kerajaan lah untuk membantu golongan B40. Dan harapannya menu Rahmah ni menyeluruhlah ke seluruh negara. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu peruntukan yang mencukupi disalurkan kepada mangsa banjir di Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Sabah dan Melaka yang sehingga kini telah menjejaskan 29,000 orang. Perdana Menteri berkata beliau juga mengadakan perbincangan dengan timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara tentang keadaan terkini bencana banjir dan jenis bantuan yang akan diberikan sebelum berlepas pulang dari Filipina.
Perdana Menteri juga mengarahkan supaya kerja-kerja pembinaan jambatan di Felda Selancar dirompin yang mana laluan utama ke kawasan itu runtuh akibat banjir dan hakisan yang teruk dapat dilakukan dengan secepat mungkin. Sebanyak 10 juta ringgit disediakan untuk NADMA membeli peralatan dan bantuan tambahan bagi penduduk terjejas banjir di Johor. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan segera itu bagi memastikan semua kelengkapan terutama di Pusat Pemindahan Sementara PPS mencukupi, memandangkan jumlah penduduk dipindahkan terus meningkat. Sementara itu, beliau berkata, selain peruntukan berkenaan, kerajaan turut menyediakan 7.6 juta ringgit bagi meningkatkan sistem peparitan di Kota Mas dan Bandar Kota Tinggi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri akan menyelaraskan tugas kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di kawasan terjejas. Menurutnya, ini termasuk meminta bantuan tambahan daripada JKM di negeri lain bagi membantu tugas di Johor. Banjir ketika ini disifatkan paling buruk pernah dihadapi negeri itu selepas 17 tahun menghadapi bencana banjir besar pada 2006 yang mengakibatkan lebih 100,000 penduduk negeri itu terjejas. Sebanyak 239 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Johor akibat banjir. Menurut portal info bencana JKM, 31,668 penduduk terjejas banjir daripada 8,835 keluarga ditempatkan di PPS terbabit. Setakat pukul 4.47 pagi tadi, 5 negeri dilanda banjir iaitu Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka dan Sarawak. Jumlah penduduk terjejas di semua negeri itu adalah seramai 34,719 orang daripada 9,709 keluarga. Ia membabitkan 285 PPS. Seterusnya, seramai 31,043 penduduk terjejas banjir daripada 8,656 keluarga di Johor. Menurut portal info bencana JKM, sebanyak 220 pusat pemindahan sementara PPS dibuka setakat pukul 11.22 malam tadi. Daripada jumlah itu, 11,286 lelaki dewasa, manakala 11,321 lagi perempuan dewasa. Kanak-kanak lelaki pula sebanyak 4,049 orang dan kanak-kanak perempuan 3,700 orang. Bayi lelaki 352 orang dan bayi perempuan 335 orang. Selain Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka dan Sarawak turut dilanda banjir. Syarikat telekomunikasi Telco diarah menyediakan peralatan jana kuasa mudah, alih atau generator di kawasan hotspot banjir di negeri-negeri terjejas bencana itu. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching berkata, langkah itu bagi mengelak kawasan terjejas banjir mengalami gangguan perkhidmatan telekomunikasi. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) serta syarikat Telco bagi memastikan perkhidmatan telekomunikasi tidak terputus. Setakat ini, Caah di Sekamat dan Kampung Peta di Mersing mengalami gangguan perkhidmatan berkenaan. Sebanyak 10 jalan di daerah Kota Tinggi telah ditutup untuk semua kenderaan kerana dinaiki air susulan hujan lebat berterusan sejak semalam. Menerusi Facebook rasminya, Jabatan Kerja Raya JKR Kota Tinggi memaklumkan penutupan itu melibatkan Jalan Tun Seri Lanang iaitu Bandar Kota Tinggi, Jalan Kampung Kelantan atau Kampung Panti serta Jalan Mawai Lama iaitu Rumah Burung. Kenyataan itu memaklumkan turut ditutup ialah Jalan Sungai Telur selain Jalan Semanggar Dalam dan Jalan Kota Tinggi Keluang Mara susulan air deras dengan kesemua jalan berkenaan paras airnya melebihi 0.4 meter. Jabatan itu turut memaklumkan 4 lagi jalan turut ditutup sepenuhnya dan pengguna disaran menggunakan jalan alternatif. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Mersing berkata 2 jalan di daerah Mersing turut ditutup kepada semua kenderaan melibatkan Jalan Nitar Utama dan Jalan Nitar Tanah Abang.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memohon kepada kerajaan untuk memberikan inisiatif kepada pengusaha di negara ini yang menawarkan menu rahmah. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, beliau memanjangkan permohonan tersebut kepada pihak menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi dalam masa terdekat. Setakat ini, lebih 1,142 premis makanan di seluruh negara menawarkan menu rahmah. Daripada jumlah itu, lebih 90 premis di Kelantan sudah mengemukakan permohonan untuk menjayakan program tersebut dan jumlah itu dijangka akan terus bertambah dari semasa ke semasa. Inisiatif Menu Rahmah dilancarkan Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN pada 31 Januari lalu bertujuan membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Usaha menambah baik aspek kelemahan dan pembaziran wang yang didedahkan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN tahun 2021 siri 2 akan diteliti. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Suki Ali menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan aktiviti, projek dan program kerajaan persekutuan telah dilaksanakan mengikut objektif ditetapkan. Bagaimanapun, masih terdapat kelemahan seperti sasaran dan keberhasilan yang ditetapkan tidak tercapai sepenuhnya. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan jemaah menteri supaya mengambil serius dan meneliti setiap teguran LKAN tentang soal perbelanjaan, ketirisan yang tidak menepati syarat serta peraturan. Lebih 60 kaunter perkhidmatan agensi awam dibuka sempena Hari Terbuka Putrajaya 2023 POD 2023 yang bermula semalam. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Suki Ali, ia sekaligus menjadi wadah bagi rakyat mendapatkan perkhidmatan kerajaan dalam satu tempat serta mendapatkan tawaran perkhidmatan yang terkini. Penganjuran kali ini menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan serta agensi awam dan swasta yang berkampung di Kompleks Perbadanan Putrajaya. Hari terbuka itu diadakan bermula semalam 2 Mac 2023 hingga 5 Mac 2023 dan POD 2023 turut memanfaatkan lebih 100 peniaga, penjaja kecil serta penggiat industri kreatif yang mengambil bahagian dalam aktiviti jualan dan perniagaan sepanjang program berlangsung. Pelbagai pengisian program diatur sepanjang 4 hari penganjuran termasuk perkongsian maklumat, ceramah, cabutan bertuah, promosi perkhidmatan dan juga ceramah Forum Perdana Ehwal Islam. Perkhidmatan penggerak penumpang automasi APM atau Aerotrain di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 dihentikan serta-merta berkuat kuasa semalam. Pengarah Urusan Malaysia Airport Holding Berhad MAHB, Datuk Iskandar Mizal berkata, keputusan itu diambil atas faktor keselamatan bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pergantian train. Sebanyak 18 buah bas perantara yang beroperasi 24 jam disediakan bagi mengambil dan menurunkan penumpang dari balai pelepasan ke terminal satelit. Perkhidmatan Aerotrain yang beroperasi sejak 25 tahun lalu itu sering mengalami gangguan perkhidmatan sehingga menyebabkan ketidakcekapan operasi serta ketidakselesaan kepada penumpang. 3 lelaki tempatan ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes letupan mesin pengeluaran wang automatik ATM sebuah bank di Setia Alam pada 23 Februari lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han berkata, tangkapan ketiga-tiga suspek itu dibuat pada Selasa lalu di 3 lokasi berasingan di sekitar Kuang, Gombak dan Meru Kelang. Dalam kejadian rompakan itu, ketiga-tiga suspek bertindak meletupkan 2 mesin ATM M-Bank dan melarikan wang tunai berjumlah RM267,150 daripada salah satu mesin berkenaan. Suspek dipercayai meletupkan mesin berkenaan dengan masukkan gas ke ruang pengeluaran wang yang diumpil. Mereka kini direman 7 hari bermula semalam sehingga 7 Mac ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 436/379 Kanun Keseksaan. Semakan polis mendapati ketiga-tiga lelaki tempatan itu mempunyai rekod lampau kesalahan jenayah berkaitan dadah. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi.
menyokong kan menu ramah tu kan. Kita dapat tengok dalam menu tu ada air lengkap dengan protein semua lah. Amat bagus lah menu ramah ni. Saya tak pernah try lagi sebab ni pun first time ni jalan-jalan dekat ni terjumpa satu stiker kan. Dia punya signboard menu ramah tu kan. Tapi saya pernah dengar lah pasal menu ramah ni. Saya akan try dalam hujung-hujung bulan kot. Hujung-hujung bulan kan mungkin dalam kita perlukan ni kita akan try lah. Tapi kalau kita tak perlukan mungkin kita akan bagi kepada orang yang perlukan lah. Biasa daripada sekarang kan ekonomi kita banyak masalah ekonomi lah. Jadi kalau dalam RM5 tu Acik rasa berbaloi lah. Kalau boleh lah. Boleh membantu rakyat. Macam nasi ke apa tu, bolehlah RM5 tu. Itu berbaloi. Dengan sayur sikit dan ikan. Berbaloi lah rasanya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen notifikasi. Di minit-minit terakhir akan kami war-warkan hebat yang perlu anda ikuti dan ketahui. Ayo kita mulakan dengan naratif khas pada malam ini. Ayo sama-sama kita saksikan dengan topik yang dibawa adalah inisiatif Payung Rahmah. Tetamu yang diraikan adalah Yang Berhormat Datuk Seri Salihuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, dan juga pengacara anda Syed Munawar Syed Mustar pada 9 malam ini 3 Mac 2023 di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, My TV saluran 123. Juga untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Juga untuk berinteraksi, anda boleh komen-komen di Facebook Live Berita RTM. Seterusnya adalah HKK 2023, Hari Kraft Kebangsaan, National Craft Day. Ini Kraft Malaysia. Jadi ayo sama-sama kita berikan sokongan pada 1 hingga 13 Mac 2023 bermula seawal 10 pagi hingga 10 malam di Komplek Kraft Kuala Lumpur. Wilayahku berkongsi KL Park Festival 2023 di manakah tempatnya? Taman Tasik Titi Wangsa, tarikh 4 hingga 12 Mac 2023. Masanya adalah 9 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Jadi ayo kita memeriahkan lagi KL Park Festival 2023. Ini adalah Toys and Thrift Market Muzium Negara Kuala Lumpur. Jadi untuk cuti sekolah ini bolehlah bawa anak-anak. Ya, acara ini 3 hingga 5 Mac 2023 bermula seawal 9 pagi hingga 7 malam. Masuk percuma. Jadi ayo kita sertai. Dan ini pula adalah Jom Sport Bus Rapid KL Smart Salt menangi hadiah set cutlery edisi terhad daripada kalau boleh anda dapat saksikan 1 hingga 31 Mac 2023, boleh juga anda sertai. Dan ini pula adalah classical concert. Ya, sama-sama kita sertai 30 tahun anniversary ulang tahun pada 11 Mac 2023, 8.30 malam. Panggung Sari Istana Budaya Kuala Lumpur. Tiket adalah berharga RM30. Jadi ayo sama-sama Malaysia Madani kita memeriahkan classical concert. Dan eksplorasi budaya, kuis seni budaya kategori terbuka. Jadi 1 hingga 30 Mac untuk menyertai syarat-syarat penyertaan seperti yang tertera. Hadiah juga seperti yang tertera. Anda boleh hubungi talian dan juga laman sesawang yang telah pun kami kongsikan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Alhamdulillah, sampai di saja Pastikan Sahih untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, Isnin hingga Khamis di saluran TV1 pada pukul 4.05 petang dan juga saluran berita RTM pada hari Jumaat sahaja saluran berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.